Addendum disorok oleh kerajaan. Itu antara tuduhan dan juga dakwaan. Ya, geng-geng PAS dan Perikatan Nasional. Ya, antara yang membuat kenyataan seperti itu, ya, Taqiyuddin Hasan, ya, termasuklah Ahmad Saleh, termasuklah Presiden MCA, ya, kononnya kerajaan hari ini kantoi selepas sorokan berkaitan dengan isu addendum ini, dan banyak lagi, ya, yang begitu confused dengan apa yang berlaku hari ini. Walaupun sebenarnya Najib berjaya kiraan menang 2-1 dalam rayuan hari ini, itu tidak bermakna Najib dibebaskan hari ini. Dia berjaya untuk, ya, merayu supaya addendum ini disahkan wujud atau tidak. Dan selepas ini, isu ini pula di bawah, ya, atau dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan di sanalah akan dikaji ataupun dibicarakan sama ada addendum itu sah ataupun tidak, sahabat semua. Namun kita boleh nampak begitu ramai yang menunggang isu ini. Kenapa Najib tidak dibebaskan? Kenapa Najib masih di penjara dan sebagainya? Waduh, inilah walaun-walaun ya tidak faham apa yang mereka perjuangkan. Hanya ikut arahan karena dia tok guru dia, pemimpin dia pun ikut. Malahan dia tidak tahu pun apa yang dia lakukan, sahabat semua. Amat-amat memalukan. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit, ya, video singkat jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, ya, dakwaan yang kononnya kerajaan, ya, menyorokkan isu addendum ini. Adakah ia benar disorokkan ataupun, ya, pihak KDN sendiri tidak mengetahui, ya, yang adanya atau wujudnya addendum ini. Jadi sekali lagi tanpa membuang masa, ayo kita dengar pencerahan sendiri, ya, daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perintah ini yang ditandatangani oleh pengurusi dan juga kunci wilayah, dia bagi latar belakang tentang kes yang telah dilalui oleh Datuk Seri Najib. Maknanya keputusan Mahkamah Tinggi, keputusan Mahkamah Rayuan, keputusan Mahkamah Persekutuan. Baik, pada akhir surat itu, perenggan akhir dia bunyi begini: maka oleh yang demikian, Beta Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Bahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agong ke-16 pada menjalankan kuasa yang terletak hak pada Beta oleh perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan semua kuasa lain yang membolehkan bagi maksud itu, adalah dengan ini memerintahkan bahawa Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak dibebaskan pada tarikh pembebasan awal 23 Ogos 2028 dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara bagi Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak ditambah selama setahun dan tarikh pembebasan adalah 23 Ogos 2029. Ini yang penting. Perintah keputusan itu adalah mengurangkan tempoh pemenjaraan dan mengurangkan denda. Ini adalah surat yang Jabatan Penjara terima. Maknanya tidak ada yang menyebut tentang tahanan rumah. Jadi sebagai Jabatan Penjara yang melaksanakan perintah ini, perintah oleh pengurusi lembaga pengampunan, ya, beserta dengan minit yang disertakan, maka Jabatan Penjara harus amanah dalam melaksanakannya, dan itulah yang kami laksanakan. Jadi itu penting bagi menepis sebarang persepsi bahawa Kementerian Dalam Negeri, khususnya Jabatan Penjara, tidak patuh atau tidak akur. Jauh sama sekali daripada dikatakan menyembunyikan apa-apa keputusan oleh lembaga pengampunan. Itu fakta, itu sangat penting, ya. Jadi itu adalah indikator utama yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan media untuk memberikan perspektif yang lebih adil, lebih menyeluruh, bagi memberikan pemahaman yang tepat tentang duduk sebenar perkara yang sekarang ini sedang diperkatakan. Alright, so jelas sahabat semua bahawa dokumen yang dihantar kepada KDN khususnya di Jabatan Penjara hanyalah, ya, keputusan yang mana hukuman Najib itu diberikan diskaun, ya, separuh, ya. Kalau sebelum ini 12 tahun penjara jadi 6 tahun.
210 juta jadi 50 juta dan sebagainya. Jadi tidak ada tambahan yang menyatakan bahawa Najib harus ditahan ataupun baki tahanannya itu selama 6 tahun itu harus ya ditahanan di rumah. Ya, itu dokumen yang diterima oleh KDN dan juga Jabatan Penjara. Jadi bagi KDN dan juga Jabatan Penjara seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin, mereka mengikuti apa yang telah diarahkan di dalam surat daripada pengampunan itu. Jadi tidak ada tambahan. Jadi mereka laksanakan yang ada saja. Jadi kalau dikatakan ya addendum ini disorok atau tidak, ya itu adalah satu dakwaan dangkal, dakwaan yang berbau fitnah dan sebagainya terhadap KDN, kerajaan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, itu jelas bahawa tuduhan dan dakwaan itu tidak berasas. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan sedikit pencerahan ya, tulisan daripada ataupun pencerahan daripada Norman Razwan ya berkaitan dengan apa yang berlaku hari ini. Kerana ramai yang menganggap apabila Najib Razak hari ini menang 2-1, mereka menganggap Najib Razak harus pulang, harus dibebaskan daripada hukuman 6 tahun yang baki itu selepas diskaun. Tidak sahabat semua. Kenapa pembangkang begitu gairah? Jadi bawa surat sokongan dan diterima untuk dibicarakan. Sebelum ini, kata Norman, sebelum ini saya ada menulis Najib diberikan hak untuk memohon pengampunan oleh Agung sendiri. Jadi kita nasihatkan gunakan saluran yang betul dan tiada siapa menafikan apa-apa hak Najib. Malah katanya PMX sendiri yang membawa masuk agenda pengampunan Najib. Yang peliknya sebelum ini pembangkang tidak pernah menggerakkan sebarang usaha dalam kes Najib ini. Kalau ada pun tidak serius atau benar-benar ada gerakan sebagaimana yang Anwar selalunya lakukan sebelum ini dengan memasukkan satu tambahan agenda untuk Najib. Tapi ramai yang tidak faham, yang hanya mendengar persepsi pembangkang. Baiklah, cuba kita baca betul-betul isu ini. Jadi, addendum tahanan rumah, wujudkah? Itu soalannya. Mengapa Rayuan putuskan bahawa perkara ini wajar diputuskan oleh Mahkamah Tinggi? Kalau wujud, sah atau tidak, itu satu lagi persoalan. Jadi kalau tidak sah, kenapa tidak dimasukkan ya di dalam mesyuarat lembaga pengampunan? Jadi apa yang masuk di dalam lembaga pengampunan, yaitu pengurangan hukuman terkini Datuk Seri Najib Razak. Boleh buat rayuan ke? Kalau ianya wujud, ya Mahkamah Tinggi akan dengar dan putuskan kelak. Jadi hari ini kemenangan Najib dalam rayuannya itu supaya mengesahkan bahawa wujudnya addendum itu, dan sekarang ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk apa? Ya, untuk memutuskan ataupun sama ada sah mengesahkan ataupun addendum itu sah atau tidak sah. Ya, jadi ini ya yang sebenarnya berlaku hari ini, sahabat semua. Jadi yang memutuskan adalah Mahkamah Tinggi. Jadi kerana itu dikembalikan semula ke dalam Mahkamah Tinggi untuk mendengar. Dan jadi Najib bebas ke sekarang sebab atau addendum wujud. Belum bebas, masih di penjara menjalani hukuman 6 tahun penjara dan juga denda 50 juta ringgit. Adakah kerajaan menipu? Sembunyikan addendum ini. Kerajaan tak pernah nafikan. Kerajaan hanya hormati prosedur mahkamah. Adakah kerajaan masukkan agenda permohonan pengampunan diraja kepada yang di Pertuan Agong, yaitu Sultan Ibrahim? Tiada permohonan baru ke lembaga pengampunan oleh Datuk Seri Najib. Dan Istana Negara sudah keluarkan kenyataan perlu melalui mesyuarat lembaga pengampunan bahawa di bawah yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim, kerajaan sekarang menjunjung titah yang di Pertuan Agong dan mengikuti proses undang-undang negara. Bukan main langgar je macam PAS derhakah, kata Norman lagi. Yang anda perlu fahami dari perbicaraan yang berlaku hari ini membuktikan, yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memohon dimasukkan agenda pengampunan Najib Razak di dalam lembaga pengampunan untuk pertimbangan yang di Pertuan Agong ke-16 sebelum ini. Yang kedua,
yang di Pertuan Agung yang ke-16 di dalam dalam mesyuarat lembaga pengampunan setuju untuk mengurangkan hukuman Najib, tapi di dalam mesyuarat tidak memutuskan untuk memberi tahanan rumah kepada YDPA. Yang ketiga, Peguam Negara tidak mencabar atau menafikan kewujudan titah addendum. Hanya pada 6 Januari 2025, pejabat Istana Pahang mengeluarkan surat berkaitan pengesahan wujudnya titah addendum. AJC membenarkan pembuktian kewujudannya di mahkamah. Jadi bukti kerajaan Madani yang keempat adalah bukti kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri hari ini sebuah kerajaan yang bertanggungjawab memberi jaminan keadilan kepada Najib melalui proses undang-undang yang berlaku dengan tertib. Yang keenam yang perlu kita ketahui adalah kes 6 Januari 2025 ini bukti jelas bahawa PMX tidak campur tangan dalam urusan Mahkamah Datuk Seri Najib. Malahan memberi jaminan keadilan diberikan melalui proses perundangan mengikut lunas perlembagaan. Malahan juga dilupa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengusulkan, jangan lupa bahawa Datuk Seri Anwar yang mengusulkan pengampunan Najib untuk dipertimbangkan oleh Yang di Pertuan Agung ke-16 dalam lembaga pengampunan. Dan Najib, ahli keluarga beliau dan penyokong sudah pasti tahu akan keikhlasan PMX memastikan Najib diberi keadilan dalam permohonan rayuannya. Ada PMX halang? Tidak ada. Malahan Perdana Menteri yang persembahkan di dalam lembaga pengampunan pasti ini tidak dilupakan oleh Najib Razak dan juga ahli keluarganya. Jadi yang ketujuh, peristiwa ini juga dengan terang dan jelas menunjukkan PAS berkelakuan biadab terhadap Sultan dan juga Raja Melayu. Sibuk bising bersorak dengan sokongan tidak ikhlas semata-mata untuk kepentingan politik. Menang sorak maruah Tegadai. Jangan lupa siapa yang sindir dengan menggunakan perkataan biawak. Sukar dinafis sebenarnya PAS derhaka tegar. Jadi ini antara perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan. Dan satu lagi pandangan daripada Bus Azam dari sudut pandangan yang lebih mudah difahami supaya untuk kita faham ya. Jadi saya ingin membacakan pencerahan ini untuk kita semua. Kes sama ada addendum wujud atau tidak sebenarnya baru bermula. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan majoriti 2/3, 2/1 ya. 2 menerima dan 1 menolak yang telah diketahui ramai. Cuma nak ulas sedikit dalam bahasa awam agar semua dapat memahami situasi yang sedang berlaku selaras dengan sistem perundangan negara. Di Mahkamah Rayuan hari ini, hakim belum lagi membicarakan sama ada titah addendum itu wujud atau tidak. Belum lagi. Tapi ramai yang sudah membuat kesimpulan yang mengatakan titah itu wujud dan sebagainya. Yang dibicarakan hari ini adalah sama ada keputusan Mahkamah Tinggi menolak memberikan kebenaran semakan kehakiman Najib. Sama ada keputusan itu tidak memberikan kebenaran adalah keputusan yang betul atau tidak. Jadi masih ingat ya, apabila hakim Mahkamah Tinggi menolak daripada memberikan kebenaran semakan kehakiman atas alasan antaranya bahawa afidavit yang difailkan Zaid Hamidi dan Wan Rosli sebagai keterangan dengar cakap, hearsay. Jadi untuk melawan hujah hearsay di atas, tim Najib memohon kepada Mahkamah Rayuan untuk memasukkan bukti tambahan melalui afidavit Nizar yang mengesahkan berkaitan addendum berkenaan berdasarkan komunikasi beliau dengan Baginda Sultan Pahang. Dan yang ketujuh, prosiding semakan kehakiman ini ada 2 peringkat. Peringkat pertama adalah kebenaran live, manakala peringkat kedua adalah merit. Di peringkat 1 merit, kes semada titah addendum itu wujud atau tidak. Jadi belum lagi dipertimbangkan oleh mahkamah. Itu kena lepas peringkat 1, barulah peringkat kedua. Jadi yang ke-9, jadi disebabkan tiada cubaan penafian oleh pejabat peguam negara di peringkat 1, sebagaimana hakim merasa terganggu dengan surat istana yang dikemukakan hari ini, maka majoriti hakim Mahkamah Rayuan memutuskan Najib telah melepasi syarat minima untuk melepasi peringkat 1, yaitu untuk pergi ke peringkat 2. Jadi sebab itulah saya katakan bahawa isu sama ada titah addendum itu wujud atau tidak sebenarnya hari ini baru bermula. Apabila Mahkamah Rayuan menolak keputusan Mahkamah Tinggi dan memerintahkan perbicaraan peringkat 2 diteruskan di Mahkamah Tinggi di hadapan hakim yang berbeza. Jadi ini satu perkongsian yang jelas dan menarik ya. Ramai yang beranggapan segala-galanya sudah terbukti. Sedangkan
ya, hari ini baru berada di dalam peringkat yang pertama, sahabat-sahabat semua. Jadi berhati-hati dengan kenyataan yang kita buat. Tuduhan, kononnya Eden disorok, macam-macam lagi lah yang dibuat. Hari ini sebaik saja keputusan Presiden MCA dengan gembiranya mengatakan kerajaan telah kantoi dan sebagainya. Waduh, nampak sangat, riak sangat mereka mau menyerang kerajaan hari ini. Adakah akhirnya keluar gigi taring mereka yang sebenar, sahabat semua? Ini satu perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.